Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan dan Pemakanan BCD 2123. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Pengurusan kesihatan. Kesihatan didefinisikan sebagai satu keadaan yang sempurna daripada segi fizikal, mental dan emosi, rohani dan juga sosial. Faktor yang mempengaruhi masalah kesihatan. Faktor yang pertama ialah baka. Ciri-ciri ibu bapa yang diturunkan kepada anak pada permulaannya menentukan ciri-ciri genetik anak tersebut. Contohnya seperti masalah pendengaran, barah, kencing manis, alergik dan kesihatan mental. Seterusnya ialah persekitaran. Persekitaran merangkumi faktor fizikal dan sosial, kedudukan ekonomi dan budaya sesebuah keluarga. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga yang berpendapatan sederhana rendah akan hidup sihat sejahtera jika dibelai dengan kasih sayang oleh ibu bapanya. Jika kanak-kanak tadi dididik dengan mengamalkan makanan yang berzat dan mengelakkan diri daripada bahan yang tidak diingini, sudah tentu ia akan lebih sihat dari kanak-kanak yang lain yang hidup dalam keluarga yang kedudukan ekonominya tinggi tetapi tinggal dalam persekitaran yang tidak sihat. Kesihatan ibu dan anak. Kesihatan masa kini serta jangka hidup seseorang bayi itu akan dipengaruhi oleh tahap kesihatan ibunya sendiri. Bayi juga tergantung kepada pemakanan ibunya itu dan juga pengaruh daripada bahan-bahan yang terlarang. Antara bahan yang terlarang ialah seperti alkohol, tembakau dan bahan perubatan serta juga pendedahan ibunya terhadap beberapa penyakit semasa bayi berada di dalam kandungan. Seterusnya ialah penjagaan kesihatan. Terdapat 4 penjagaan kesihatan. Yang pertama, memastikan persekitaran prasekolah yang sihat, selesa dan juga selamat. Kedua ialah menyediakan air yang mencukupi. Dan yang ketiga, mewujudkan persekitaran kerja yang sihat. Dan yang keempat, mengawal vektor serangga dan ejen yang menyebabkan penyakit. Kepentingan kesihatan. Yang pertama ialah untuk mengetahui isu-isu pendidikan kesihatan yang mempengaruhi kehidupan seharian. Kedua, dapat memberi pendedahan dan pengetahuan kepada kanak-kanak untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan yang ketiga, dapat memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengenali dirinya sendiri dan juga mengamalkan penjagaan kebersihan diri. Akhir sekali, dapat memberi kefahaman kepada kanak-kanak tentang keselamatan diri dan orang lain, alatan dan tempat. Definisi keselamatan. Keselamatan merujuk kepada melindungi individu tersebut agar sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan memberi perlindungi kepadanya agar hidup sejahtera dan melindunginya daripada sesuatu yang bahaya yang akan menimpa diri individu tersebut. Konsep keselamatan. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh individu atau kumpulan untuk mengelakkan kemudaratan seperti kemalangan, kematian atau kecederaan. Seterusnya, tanpa perlindungan keselamatan, individu akan berasa takut, bimbang atau mudah terdedah kepada sesuatu yang memudaratkan, sama ada secara sedar atau tidak sedar. Tanpa keselamatan yang terjamin juga, pendidikan tidak boleh dijalankan secara berkesan kerana akan dihantui oleh kebimbangan dan ketakutan yang tidak menentu. Seterusnya, kepentingan keselamatan. Terdapat 4 kepentingan keselamatan. Yang pertama, dapat menjalankan aktiviti dengan rasa bebas dan rasa selesa. Kedua, dapat membantu menyuburkan nilai mengutamakan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Dan yang ketiga, dapat mengelakkan daripada kemalangan yang tidak diduga. Dan yang terakhir, dapat mengelakkan daripada serangan penyakit dan juga kematian. Prinsip keselamatan kanak-kanak. Terdapat 7 prinsip keselamatan kanak-kanak. Yang pertama, bahan permainan besar dan tidak berbucu atau bulat. Kedua, songket elektrik tidak dapat dijangkau oleh kanak-kanak. Ketiga, memastikan lantai kelas tidak licin. Keempat, kawasan perlulah berpagar. Yang kelima, ruang dapur adalah tempat larangan bagi kanak-kanak.
Keenam, di luar kelas, longgang haruslah bertutup dan memastikan alat permainan berada dalam keadaan yang selamat. Akhir sekali, latihan kecemasan perlu dibuat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Konsep makanan dan pemakanan. Makanan adalah sesuatu yang secara fizikalnya boleh dikenali daripada segi warna, bentuk, tekstur, bau dan juga rasa. Pemakanan pula ialah sains berkenaan zat-zat, khasiat atau nutrien-nutrien dalam makanan. Biasanya, status kesihatan seseorang akan menentukan keperluan pemakanannya itu. Konsep makanan dan pemakanan dalam pendidikan di prasekolah terdapat 6. Yang pertama, meningkatkan kesihatan kanak-kanak. Kedua, kanak-kanak diterapkan rasa bersyukur dengan rezeki yang telah diberi. Yang ketiga, dapat membina kelaziman dan minat kanak-kanak itu supaya makan makanan yang berkhasiat. Keempat, dapat meningkatkan proses perkembangan dan pertumbuhan yang positif. Dan yang kelima, dapat memelihara adab sopan dan peraturan makan. Akhir sekali, dapat memantapkan daya ketahanan kanak-kanak dari segi fizikal, emosi dan juga rohani. Kepentingan pemakanan. Makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Terusnya, pengawalan pemakanan menjadikan tubuh badan seseorang itu tidak terlalu gemuk dan memudahkan mereka untuk menjalankan pelbagai aktiviti, terutama aktiviti senaman yang mampu menyihatkan badan. Tubuh badan juga menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat, dan pemakanan seimbang turut dikatakan mampu mengawal kadar obesiti kita. Thank you for watching. Itu sahaja video daripada saya. Bye bye. See you. Assalamualaikum.